Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nasta'gfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa usalli wa usallimu ala rasulihil karimil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dikasihi Tuan Imam, pengerusi ataupun nazir serta pegawai-pegawai masjid dan seterusnya para muslimin jamaah salat Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama-tama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita nikmat yang begitu besar yang tidak terhingga, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Walaupun kurniaan Allah yang lain juga merupakan nikmat, seperti nikmat kesihatan, kekayaan dan sebagainya, tetapi tidak mungkin menyamai dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Kerana nikmat-nikmat yang lain itu belum tentu dapat menyelamatkan kita daripada kehinaan di atas muka bumi dan azab Allah di hari akhirat. Tetapi dengan nikmat iman dan nikmat Islam, kita dikurniakan oleh Allah kemuliaan dan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azabnya di hari akhirat. Dan kita juga merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana pada hari yang berbahagia ini kita telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, dilontarkan dan dilempahkan kepada kita rahmatnya, diberikan kepada kita kesihatan dan kehidupan, agar dapat kita terus menerus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya supaya kita beristiqamah di atas jalan yang ditunjuki oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yabtaghi ghairal Islam falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang tidak mengambil Islam, falan yuqbala minhu, kata Allah, maka tidak akan diterima daripadanya, dan di hari akhirat ia akan termasuk daripada kalangan orang-orang yang rugi. Walaupun kita melihat kadang-kala orang-orang yang tidak beramal dengan amal Islami, penyembah-penyembah berhala, golongan-golongan yang asi ataupun golongan maksiat, ataupun golongan-golongan munafiqin, kadang-kala kita melihat mereka hidup di atas muka bumi ini dalam keadaan kaya raya, senang lenang. Manakala orang yang taat kepada Allah pula, kadang-kala kita lihat dia miskin. Di satu perbezaan. Tetapi kita perlu ingat, kaya, senang, rugi, yang mesti kita nilai ialah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itu bila kita menyingkap di dalam Al-Quran, kita rajin baca kisah tentang Fir'aun. Fir'aun ni maharaja, kaya, sehingga roda kereta kuda dia perbuat daripada emas. Kaya lah kalau roda kereta kuda buat pada emas kan. Mana roda kereta kuda ni dia bukan saiz 18, dia saiz 200,5 kot. Mana besar, kaya lah kan. Kita baca kisah Qarun. Qarun ni tuan-tuan, Allah sebut sendiri bahawa kekayaan dia tu, nak nisbah kepada kekayaan dia, anak kunci gedung tempat dia menyimpan harta mesti dipikul oleh lelaki yang gagah. Kalau orang lelaki yang kena kencing manis ke gaul ke, tak boleh nak pikul lah. Mana banyak anak kuncinya, belum lagi ibu kunci, belum lagi gedungnya, belum lagi hartanya. Nak cerita hebat Kita baca kisah Haman, kita baca kisah Ubay bin Khalaf, ada tokoh-tokoh yang hebat, yang kaya di atas muka bumi. Tetapi semua mereka ni Allah Ta'ala humban ke dalam neraka Jahannam. Kenapa? Kekayaan dan sebagainya itu bukan tempat pandangan Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah itu dia tidak memandang kepada rupa kamu. Sebab rupa ini Allah yang menjadikan. Kerana itulah dia tak pandang. Sama macam kita lah. Kalau kita memiliki sesuatu, dah tentu kita tak pandang lah benda tu. Tukang masak kan, dia tak makan dah, dia masak tak pandang lagi dah. Begitu Allah, dia yang menciptakan, menjadikan wajah-wajah manusia, rupa manusia. Dan begitu juga dia kata harta, Allah Ta'ala tak nak pandang juga benda ni. Sebab yang bagi harta tu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang Allah Ta'ala pandang daripada manusia ialah kata Allah, tentang hati kamu, mana akidah kamu, i'tiqad kamu yang benar kepada Allah. Dan juga Allah Ta'ala memandang kepada amal-amal kamu. Yang ini yang Allah Ta'ala kehendaki. Sebab itu dalam hadis kursi, Nabi SAW bersabda bahawa Allah berfirman, Allah bagi tahu kepada Nabi dan kepada kita, Al-kibriya'ur ridai wal azamatu izari faman naza'ani wahida minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Kata Allah, sesungguhnya takabur itu adalah rida. Rida ni selendang. Rajin kita tengok kadang malam cinta Rasul tu, rajin orang pakai apa, selendang yang letak atas bahu tu dipanggil rida. Allah Ta'ala kata al-kibriya'ur ridai. Dia kata takabur itu adalah rida, adalah selendangku. Dan kemudian al-azamah, membesarkan diri itu adalah kainku, kata Allah. Maka barang siapa yang cuba mencabut salah satu di antara keduanya, aku akan campakkan dia ke dalam neraka Jahannam wala ubali. Allah tak mengizinkan kita memakai pakaian takabur. Sebab itu pakaian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu waktu kita hidup di atas muka bumi ni, jangan ada sedikit pun, kata Allah, kata Nabi, walau sebesar biji sawi sekalipun, kita tidak boleh ada pada diri kita ni takabur. Kita merasakan diri kita ni lebih hebat, kita merasakan diri kita ni lebih tinggi, sehingga sanggup mencabar ketinggian Allah, mencabar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lah ada hukum-hukum Allah
Kita rasa hak kita buat ni lebih syomel lagi daripada hak Allah Ta'ala buat, sampai kita sanggup menentang. Sedangkan tak ada lagi dah. Allah Ta'ala kata wahwal ahkamul hakimin. Dialah Allah, Rabb yang seadil-adil hakim dalam memberikan hukuman, Rabb yang maha bijaksana. Kita tak boleh nak rasa bahawa apa yang kita buat ataupun kita beriktikad ada makhluk buat, manusia lain buat lebih baik daripada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini takabur. Al-azamah, membesarkan diri. Kalau sekiranya lah Allah Ta'ala bagi kita ni lebih daripada orang lain, comel pada orang lain, kaya pada orang lain, hebat, kebolehan, kelebihan lebih daripada orang lain, kita kena ingat bahawa itu adalah pemberian daripada Allah, bukan kita buat sendiri. Sebab itu kita tak boleh nak memakai pakaian al-azamah, mana kita membesarkan diri dengan kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tak boleh. Kan itu kurniaan Allah. Allah dia bersifat dengan iradah. Kita pun ada juga kehendak. Allah bersifat dengan kehendak. Tetapi Allah dia boleh menjadikan apa yang dia kehendaki, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala dia bersifat dengan sifat kudrat. Kita nak, Allah pun nak juga. Tapi kalau kita nak, bolehkah kita dapat? Pastikah kita boleh dapat apa yang kita nak? Kalau muslimat waktu mengandung, tanyalah dia nak anak macam mana dalam perut. Mesti dia sebut nak rambut panjang, brown, nak hidung mancung, putih lepuk, tubik-tubik macam kuali tu. Kenapa? Sebab dia hanya nak. Tetapi dia tidak berkuasa untuk menjadikan sesuatu. Semuanya yaqdiru ala kulli syai'. Allah itu berkuasa di atas segala sesuatu. Sebab itu Allah Ta'ala kata, aku campakkan dia ke dalam neraka Jahannam. Siapa yang ada sombong, siapa yang ada al-azamah, siapa yang ada takabur, aku campakkan dia ke dalam neraka Jahannam. Wala ubali, dan aku tak peduli. Dah hebat Fir'aun tu. Lillahi junudus samawati wal ard. Allah Ta'ala nak matikan dia, Allah Ta'ala tenggelamkan dia ke dalam lautan. Namrus ni tuan-tuan, antara maharaja yang memiliki kuasa paling besar. Kuasa dia lebih besar daripada kuasa empire yang berjaya ditawan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni pada zaman Sayyidina Umar baru 2/3 dunia dikuasai Islam. Tapi Namrus kekuasaan dia seluruh dunia. Hebatlah Namrus ni. Tapi lillahi junudus samawati wal ard. Bila Allah nak mematikan dia, hanya Allah mengutuskan seekor nyamuk masuk dalam lubang hidung dia. Lepas tu sampailah kepada otak dia. Bila nyamuk dah duduk dalam otak, dalam keadaan hidup, tak boleh nak buat apa-apa dah tuan-tuan. Macam mana nak bunuh nyamuk? Dia arahkan tentera-tentera dia, katuk kepala dia dengan terompah. Akhir sekali mati tuan-tuan dengan seekor nyamuk, dikatuk dengan terompah. Hinanya mati seorang yang begitu hebat. Lillahi junudus samawati wal ard. Allah yaqdiru ala kulli syai'. Dia berkuasa di atas segala sesuatu. Wala ubali, kata Allah, aku tak peduli. Sebab itu kita lihat raja dalam istana pun mati. Orang miskin duduk dalam gobok buruk pun mati juga. Wala ubali, dan aku tak peduli. Dan bila aku nak mengazabkan seseorang, kata Allah, maka wala ubali, aku tak peduli. Dia sebab penghormatan di hari akhirat bukan disebabkan kerana harta, bukan disebabkan kerana keturunan. Allah ciptakan manusia, tuan-tuan. Ya, Allah Ta'ala ciptakan kita semua ni syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, dan juga bersuku-suku. Bangsa banyak. Bangsa saja atas dunia ni kita tak boleh nak bilang, tuan-tuan. Malaysia saja punyalah majmuk Malaysia ni, tuan-tuan. Majmuk Malaysia ni.
Ada China, ada India, dia makin lama dia makin majmuk. Ada Nepal pula, ni Bangladesh lagi. Kat kampung saya tu baru-baru ni saya sembelih lembu. Tengok tangan hitam, gitu. Kata siapa pula pegang kepala lembu ni? Tengok, Afrika. Kat kampung Allah pun ada Afrika dulu. Saya kata makin lama makin majmuk nampaknya. Mana makin majmuk. Allah Ta'ala buat bangsa kan. Daripada bangsa tu pula tuan-tuan, wa qabail, kata Allah, aku jadikan bangsa tu bersuku-suku pula. Allah daripada bangsa ni sakiralah bersuku-sukunya. Melayu saja berapa suku kan? Tak termasuk yang 3 suku. Itu pun ada juga. Melayu saja dah berapa suku. Pergi Negeri Sembilan. Negeri Sembilan pula sampai ada 6 raja, ada 6 ruak pula lagi. Faham saja tuan-tuan, daripada Kuantan nak sampai ke Lipih berapa bahasa dah. Orang Kuantan tak apa faham dah dengan orang Lipih tu bercakap. Pening kepala kalau dengar. Macam orang ngayuh perahu je bunyi gaya. Mana nak cerita teruklah bahasa dia tu. Itu suku. Kelantan saja, Kedah saja, belah Sik, belah Baling, Ulu Baling apa semua tu dah lain dah sikit dah bahasa. Suku tuan-tuan, asli. Baru ni keluar dalam metro kan. Satu suku asli dalam di tengah hutan Greek. Dia suku bangsa tu dia tahap pemikiran dia ke belakang sangat lagi. Kalau kita ada duit RM5, RM1 sekeping, dia ada duit 100 kan. Kita tukar, dia suka sangat dia nak. Sebab dia kata bila banyak tu, banyaklah maknanya. Dia kata tu sekeping, dia kira sikit. Tu masih ada, baru lagi keluar dalam metro saya baca. Saya pernah menghadiri orang asli perkebumian, orang asli. Dia suku Smart Berry. Daripada Smart Berry tu dia ada pula lagi pecah-pecah mazhab-mazhab dia. Allah alam. Dia mati ditanam duduk. Kat sebulan dah matinya. Dia ubuh macam mana tak tahu. Jadi tak berhulak gitulah. Duduk cokoh gitu, duduk dia gali lubang macam telaga, bulat macam tu. Contoh. Dia ubuh tungku dapur tu 3 biji, mancis, minyak masak sikit, beras sikit, ada bagi beruk gigi pun ada, tuala pun ada. Mana kelengkapan harian tu ada diubur kat keliling tu. Saya tanya dia, ialah etis ni biasa dia tak percaya pada Tuhan. Tapi tak percaya macam mana pada Tuhan pun, manusia ni dia tak boleh tolak keyakinan ni bahawa ada hidup selepas daripada mati. Itu kena kuliah lain pula, nak terjemah dengan ayat. Jadi tuan-tuan, saya tanya dia dapat siapa hak letak beras apa semua ni. Dia kata senang, bila dia lapar nanti dia boleh makan. Dia masak sendiri dan sebagainya. Maknanya dia percaya. Tuala pun dia ubuh juga. Pada waktu dia hidup 3 bulan kali tak mandi. Kerana gigi hitam meletung gigi. Anak ubuh juga beruh gigi. Itu saya tengok sendiri. Siap ambil gambar lagi. Masa satu suku. Mana nak cerita? Banyaknya suku ni. Di atas muka bumi ni. Tetapi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dia tak pandang pun benda ni semua. Mau comel ke, mau putih ke, mau lawa ke, mau pendek ke, mau tinggi ke, mau gemuk ke, guana-guana, bukan itu. Tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Taala kata inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia daripada kalangan kamu di sisi aku ni, siapa yang paling bertakwa. Macam manalah nak jadi kita ni, maknanya begitu. Macam mana nak bertakwa? Tak sempat kita cerita ringkas. Sebab itu dalam satu hadis Nabi sebut, la yablughul 'abdu darajatan muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi makhafata ma bihi ba's. Seseorang hamba itu kata dia tidak akan mencapai darjat ketakwaan kepada Allah selagi mana ia tidak meninggalkan sesuatu yang tidak berdosa tetapi bimbang ada dosa di dalamnya. Bila sesuatu itu mendatangkan keraguan di antara halal dan haram. Kata ada satu benda tu, kejap-kejap haram, kejap-kejap halal, kejap-kejap haram, kejap-kejap halal. Kan? Bila dah datang keraguan, gua ni hari tu haram ke lari pula dah jadi halal pula. Dulu masuk dalam haram.
Satu dah orang marah dia pun keluar mula. Halal pula. Dia jadi halal haram. Apa jadi bengok? Dia mendatangkan keraguan kepada kita sama ada halal ataupun haram. Bagi mencapai darjat ketakwaan, Nabi kata kena tinggal ni. Jangan ambil sesuatu yang syubhat, yang keraguan di antara halal dan haram. Apatah lagi yang diharamkan oleh Allah, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Daging yang tumbuh daripada sesuatu yang haram, api neraka itu terutama kepadanya. Sahabat Nabi tuan-tuan dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebab itulah pasal tebuk-tebuk gitu je. Kita ni kena takut kepada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut innamal mu'minul ladzina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang benar-benar beriman pada Allah, bila sebut je nama Allah, maka dia akan jadi gemetar, takut. Kerana macam Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar ni di antara sahabat yang ulama. Dia pernah, Rasulullah tahu siapa nak jadi gubernur di Yaman. Abu Zar ni dia pernah angkat tangan, Rasulullah tak bagi. Kamu tak boleh, kamu tak layak, kamu lemah. Dia lemah ni sebab apa? Sebab Abu Zar ni, ya Allah, lembut sangat. Dia jadi mimpin, kalau lembut sangat tak boleh juga. Asal kena serang menangis, asal kena serang menangis, tak kerja buat. Asal kena kata, kena fitnah, duduk diam, menangis, duduk kat masjid. Dia tak jadi begitu. Abu Zar ni, dia cerita, dia ni takut sangat pada Allah. Satu hari Nabi bawa dia pergi ambil pedang yang Nabi tempur. Nabi tempur pedang. Lepas tu Nabi bawa Abu Zar pergi teman, pergi teman aku sekejap, aku nak pergi ambil pedang. Bawa lah. Sampai kat orang tempur pedang, kan pedang pakai api bakar kan. Tengok nyalaan api, kemerahan api tu pensan Abu Zar. Pensan Abu Zar. Lalu Nabi pas dia sedar, Nabi tanya, pasal apa hakmu pensan ni, pasal apa? Kata bila aku tengok api tu aku jadi takut kepada api neraka. Oh tu hebat sahabat takut. Kita dah tiga kotak sehari. Ada sampai situ. Tak pensan-pensan Itu contoh je, jangan marah. Contoh. Mana ada cerita begitu ya, Nabi ajar kepada kita supaya yang Allah Taala sebut orang benar beriman, wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Dan bila dibacakan kepada mereka akan ayat-ayat Allah, maka keimanannya itu semakin bertambah. Tidaklah bila baca ayat Allah dia marah. Dia setengah tu dia marah kan. Ayat Quran semua dia kata, sikit-sikit Quran, sikit-sikit hadis. Dia ada juga kepala orang ni hak jenis tak boleh nak baca Quran. Kita kata hukum ni ada dalam Quran. Quran semua. Marah pula dah. Quran semua. Dia ada juga gini. Orang yang beriman tu semakin dibacakan ayat Allah semakin bertambah keimanan. Makin dibacakan ayat tentang neraka, semakin menakutkan dia dengan azab Allah. Makin dibacakan ayat pada dia tentang syurga, maka semakin dia rindu kepada syurga. Ini orang yang beriman, Allah Ta'ala kata. Dia tak marah lah. Lepas tu wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan mereka lah mereka itu bertawakal. Maka dia menyerah diri mereka kepada Allah. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut tatajafa junubuhum anil madaji'in yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah beriman juga, yakni orang-orang yang sanggup meninggalkan tempat tidur mereka. Dengan maksud dia sanggup tinggal keseronokan, tidur kan. Ya? Tidur ni kadang-kadang kita pun pelik kan. Dia nikmat tidur ni, nikmat yang tidak dimengertikan. Betul tak? Siapa dia boleh cerita tentang nikmatnya di waktu dia tidur? Tak ada kan? Tapi yang ni lah paling banyak orang cari. Dia manusia ni pelik-pelik. Benda yang tak rasa apa-apa, yang itulah yang dia suka sangat. Dia sama macam hidayah. Bila bulan Ramadan ni, Allah Ta'ala kata syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Bab rezeki pula Allah Ta'ala kata innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Hidayah ni barang kita kena cari. Kat mana? Ni Quran, hudal linnas. Quran. Ana kita kena belajar, kita kena baca, kita kena faham, kena cari. Baru kita faham dengan hidayah Allah, petunjuk Allah. Rezeki Allah Ta'ala kata, hak memang aku janji dah. Dah manusia ni yang Allah Ta'ala suruh cari, dia tunggu. Yang Allah Ta'ala dah janji nak bagi, hak ni lah hak dia cari. Pelik manusia. Begitulah sokmo-sokmo kehidupan manusia ni. Akhirnya dia temulah harta. Hidayah temu tak temu. Kenapa? Sebab tak cari hidayah. Orang mengajar dia tak pergi, orang kuliah dia tak pergi, kan? Tak pergi, tak mencari. Quran tak rajin buka. Facebook sama-sama lah, kan? Jadi Quran tak rajin buka, tu tak rajin buka. Inilah hidayah, hudal linnas, ni hidayah, kan? Barulah Allah Ta'ala utus pula Nabi. Pimpin tangan kita ni. Al-Quran ni dia macam signboard signboard, kita nak pergi mana supaya tak sesat. 500 meter ke hadapan, apa semua, kiri, kanan, GPS lah, turn left, dia kata. Dia tak rajin macam GPS yang hang tu kadang-kadang. Jat left, jat right, jat left, jat right, kita jadi tolong gitu je. Sedap-sedap. Al-Quran tak aja dia ada dah. Daripada dulu tak aja hang lagi. Tepat hormon. Tak cukup dengan tu. Allah ni dikasih kita ni, Allah Ta'ala bagi dengan deraba-deraba sekali. Lagi kelah. Bukan setakat signboard dia bagi kita, dengan deraba-deraba kali ni ikut aku. Ini siapa dia? Inna haza siratul mustaqim. Kul. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, sesungguhnya inilah jalan aku yang paling lurus. Tak ada dah jalan hak lain. Maka kata Allah, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ini ayat akhir. Okay. Maka kata Allah, orang yang benar-benar takut pada Allah ni, orang yang sanggup tinggalkan tempat tidur dia. Maknanya dia sanggup tinggal tempat keseronokan dia atas muka bumi. Lalu dia selalu berdoa kepada Allah dengan rasa takut pada Allah ni. Dan juga dengan penuh pengharapan. Dan kemudian dia menafkahkan harta yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Allah hanya orang yang betul beriman, yang yakin je lah, yang sanggup lama tinggal dunia. Bukan tinggal dunia artinya kita tinggalkan keperluan dunia, tak, kena faham. Maksudnya tinggalkan keseronokan untuk melakukan ketaatan. Waktu zaman-zaman Nabi ada kisah seorang sahabat, dia beristeri 2. Satu hari dia duduk ni bawah pokok pokok di Madinah setara mana adalah daun dia tinggal kita pesing gitulah. Lepas tu kalau kita pergi ke Syria, kita pergi tempat-tempat kering ni, ada pokok, ada dia menandai daun pergi jalan besar, dia duduk dah kelah situ Arab. Orang raja duduk Arab tahulah, ada pesing dia, buat pokok tak ada. Agak kalau dia temu pokok nyo pergi kita ni, maka tak balik dah lah. Dia tuan-tuan, dia tengah duduk ni, dalam hadis cerita, isteri dia yang pertama sedang membentangkan hamparan. Isteri dia yang kedua sedang menuang teh, tengah tuang teh. Seronok hidup kita kan. Kalau isteri pertama bentang tika, isteri kedua tuang teh, memang tak ada first class lah hidup. Kerana kita isteri kita, isteri tuan-tuan lah, saya tak. Saya memang setia pada yang satu. Takut, bukan takut. Tapi isteri menakutkan. Okey. Jadi dia bentang, dia tuang air, tiba-tiba lalu tentera Islam.